Tetapi di Gaza ini yang begitu teruk pada hari ini, di bawah pimpinan Hamas, mereka tidak mahu tunduk kepada Israel. Saya melihat semalam garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Bicara-bicara yang dibuat tentang solidariti mestilah tidak membincangkan soal agama, mesti tidak membincangkan tentang soal ekstremis, melibatkan milisya, militeri dan sebagainya. Bagaimana kita tidak bercakap soal agama kalau penindasan yang berlaku ini dibuat oleh Israel atas sebab kemanusiaan, tapi sikit-sikit saya kena sedih, tak boleh tahan. Baik, kenapa pula bumi Palestin ini yang dipilih oleh Israel? Laknatullah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanallazi asrar bil abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna lahu linuriyah. Diperjalankan Nabi Muhammad pada malam Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang bumi sekitarnya diberkati. Barakna lahu linuriyah. Buminya diberkati. Palestin ini bukan bumi biasa, bumi pilihan Allah. Tanahnya itu berkat. Kalaulah kamu tahu bagaimana keadaan Palestin sebelum berlakunya penjajahan oleh Zionis Israel, sebelum berlakunya intifada pertama, intifada kedua, peristiwa Nakbah, kamu akan menangis melihat hari ini Palestin ini jauh sangat daripada keadaan asalnya. Apa produk utama tanah Palestin yang subur yang Allah janjikan bumi yang berkat ini? Buah zaitun mereka first class in the world, yang terbaik di dunia. Kita jenuhlah beli virgin oil, extra virgin olive oil dan sebagainya, tak tahu daripada ladang mana. Tetapi kalau kita makan hasil daripada bumi Palestin ini, Masya Allah, itulah yang terbaik. Dan kalau kamu tengok buah-buahan mereka pun lain daripada apa yang ditanam di Cameron Highland, ditanam di ladang-ladang di Australia. Okey? Nah, ini kenapa bumi Israel ini menjadi rebutan. Dan daripada sudut sejarah, Bani Israel ini adalah Bani yang paling banyak diutuskan Nabi dan Rasul, dan mereka jugalah yang paling banyak membunuh Nabi dan Rasul. Saya bercakap merentas agama, wa'ima agama Kristian sekalipun, berbicara tentang soal Nabi Isa disalib. Mereka punya kekejaman kepada para Nabi dan Rasul ini merentas sejarah. Nampaknya sahabat kita ni dia baca sejarah banyak. Saya tahu kadang-kadang pagi di kantin pun dia bentang tentang sejarah, sampai kawan-kawan nak sarapan pun tak tertelan. Siapa nama ni? Kadang-kadang saya curi-curi dengar apa budak-budak dibuat dekat kantin kan. Murid lelaki memang tidak diragui. Mereka kalau duduk bersarapan pun bincang sejarah. Murid perempuan pun bincang sejarah, tetapi sejarah kecintaan mereka. Okey, sedikit break sekejap ya, break sekejap. Saya tengok mata semua dah merah macam nak pergi Gaza, dah waktu saya tekan semua. Risau juga. Okey, kita selesai bab tanah Palestin ini. Sejarah asalnya begitu sehinggalah kepada era perang salib yang berlaku, pertempuran antara umat Islam dan Kristian. Ini sejarah tidak boleh dipadam. Sultan Zainuddin Zaingi cuba untuk tawan Baitul Maqdis, gagal.
Seterusnya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada perang salib ketiga berjaya menawan Baitul Maqdis. Adakah orang Yahudi wujud pada waktu itu? Tidak ada. Yang ada hanyalah orang Islam. Yahudi maksud saya Zionis. Ada ke tidak waktu itu? Tidak ada. Yahudi yang asal Ahlul Kitab, Zabur, Taurat ada, ya. Tapi mereka tunduk kepada pemerintahan Islam pada waktu itu. Aman semuanya, seaman-aman, ya. Dan akhirnya pada 1902 seorang makhluk yang tak tahulah kenapa berada di muka bumi ini. Betul, Theodor Herzl nama dia. Theodor Herzl ini adalah presiden kepada WOZ, World Organization of Zionists. Dia yang pertama sekali menggagaskan idea supaya orang Zionis Israel ini ada negara. Sebelum ni mereka tak ada negara, murid-murid. Dia orang tak ada negara, mereka tak ada negara. Mereka nak negara. Apa lagi keberanian Theodor Herzl ni buat? Dia pergi jumpa Sultan Abdul Hamid II, pemerintah khalifah terakhir kerajaan Turki Osmaniyah. Dia bawa ketah kerja, cakap dengan Sultan Abdul Hamid, "Henkarem, wahai Sultan, jual pada kami tanah Al-Aqsa ini sikit. Kami bayar kepada Turki Osmaniyah 130 juta pound masuk dalam poket Sultan." Dia kata, kalau dibenarkan pembelian itu berlaku, kami bayar hutang kerajaan Turki Osmaniyah 33 juta. Selesaikan hutang kerajaan Turki kalau dijual bumi Aqsa itu kepada mereka, Yahudi Zionis. Apa Sultan cakap? "Wahai Zionis, kau dengar jawapan ini. Bumi Aqsa itu bukan milik aku, tetapi milik umat Islam. Mereka bayar bumi itu dengan darah, maka tidak ada harga untuk bumi Al-Aqsa." Jadi pembelian itu gagal. 1902, 1915 gerakan berlaku. Yahudi ini begitulah. Mereka bangsa tidak bernegara, hidup pun di dalam lorong-lorong di bawah tanah. Akhirnya mereka rupanya membuat gerakan diam-diam, cuba merasuah pemimpin-pemimpin Khalifah Utsmaniyah, yang akhirnya menjatuhkan Khalifah terakhir Sultan Abdul Hamid II. Diusir keturunan Turki Utsmaniyah ini daripada Turki, dan akhirnya jatuhlah Al-Aqsa melalui bantuan satu organisasi dunia yang sangat terkenal, yang semua orang pun tahu, yang nampak macam menyelamatkan dunia, tapi sebenarnya dialah punca kepada berlakunya Nakbah 1.0. Nakbah ni maknanya apa? Malapetaka kepada orang Palestin. Nakbah pertama iaitu pemberian tanah kepada Israel. Ini sejarah, tak boleh dipandang. Semua orang tahu, termasuk Zionis pun tahu. Siri demi siri pemberontakan berlaku. Siapa yang sanggup? Ni saya tanya kamu murid-murid. Rumah yang kamu duduk sekarang ni, satu hari ada orang ketuk pintu. Dia kata, saya nak ruang tamu rumah kamu ni, boleh? Kita pun cakap lah, nak duduk-duduk sekejap minum kopi, boleh lah. Kan, dah habis kopi tu, balik lah. Dia kata, tak nak balik. Kita pun dah pelik, dia tak nak balik pula. Lepas tu dia kata, sekarang aku nak ruang tamu dengan satu bilik, boleh? Kita lagi lah geram, kenapa pula nak bilik? Akhirnya kita yang tidur dalam bilik ni tadi dah tidur di luar pula. Dia tidur di atas katil kita. Ini situasi yang berlaku ini. Dia punya perbandingan apa yang berlaku. Dan akhirnya hari ini ibarat kita duduk di tandas dalam rumah kita, kawasan lain dalam rumah kita itu milik orang yang tadi datang. Inilah yang berlaku di Gaza. Rakyat Palestin, rakyat Gaza itu sendiri 2.2 juta duduk dalam kawasan yang sempit.
Selebihnya lain semua adalah milik Zionis Israel. Yang dahulunya kawasan Yahudi ini kecil saja, penduduknya pun waktu itu 600,000 saja. Sekarang dia pula lebih ramai daripada orang Palestin. Inilah penjajahan yang berlaku, yang orang salahkan penentangan Hamas, yang orang kata sebenarnya orang Palestin lah puncanya. Kenapa pergi lawan Israel tu? Ini yang sampai hari ini berperang lagi ni. Bukan masalah peperangan yang berlaku itu. Puncanya kenapa tuan rumah dihalau daripada rumah rumah dia tu, dihalau daripada rumah sendiri. Ya? Ini kan. Jadi saya tarik daripada sejarah tadi, ya, lahirlah daripada anak-anak Palestin di Gaza itu, mereka semua penghafaz Al-Quran. Sebab apa? Mereka yakin pertolongan Allah itu hanya datang kepada orang yang betul-betul dekat kepada Allah. Jadi mereka bersiap sedia daripada umur kecil lagi menghafaz Al-Quran, belajar. Macam kamu belajar RBT tu, berkaitan dengan teknologi mereka belajar. Belajar di mana? Di bawah runtuhan bangunan. Macam mana nak sekolah? Tengah duduk macam ni, blok A kena bom. Lari seminggu, datang balik, cari cikgu dia. Dekat sini cari juga cikgu waktu PJ. Cikgu nak PJ. Waktu lain memang dia tak nak panggil cikgu. Kalau boleh biar cikgu juga datang. Daripada kecil mereka dididik. Mereka gali terowong pergi ke tanah Israel itu. Kemudian mereka curi tiang lampu di jalan raya. Mereka potong tiang lampu ini untuk dijadikan roket dan tembak semula ke arah Israel. Kepandaian dan kepintaran apa yang mereka ada sebenarnya? Daripada tiang lampu itu boleh jadi senjata. Ini anak-anak Gaza ni, yang kamu dalam keadaan penuh kekayaan, kemewahan, kemudahan, pasang model kereta pun tayarnya salah. Aduh. Fikirkan. Ini anak-anak di Gaza. Hari-hari mereka melihat pengeboman berlaku, mak ayah syahid di depan mata. Kalau kita ni, saya tak tahulah di Malaysia ni paling teruk kita tengok keadaan syahid itu yang macam mana. Tapi kalau mereka tu, orang di depan mata ni kena roket, kamu bayangkan jadi macam mana? Dan apa jawapan mereka? Apa jawapan anak-anak Palestin bila wartawan tanya kepada mereka, kamu bersabarlah, kuatkan diri kamu melihat keadaan negara kamu hancur begini. Dia kata apa? Wahai dunia, tak perlu risau tentang kami di Gaza. Maknanya tak perlulah beria-ria nak datang, nak apa? Membantu peperangan dan sebagainya. Dia kata, yang perlu kamu risaukan adalah diri kamu sendiri. Kerana kami ini akan terus ke syurganya Allah, tetapi kamu masih banyak nak kena jawab kerana tak bantu. Ini anak-anak di Gaza punya cara berfikir jauh, ya. Dan hari ini 2023, tahun ini berlakunya konflik yang panjang sehingga ke hari ini, bermula daripada 7 Oktober hari ini. 7 Oktober 6.30 pagi, Sabtu, pasukan Hamas menyerang Israel daripada darat, laut dan udara. Bunyi macam serangan itu begitu lengkap dengan senjata, tidak. Di laut itu dengan bot saja. Di udara mereka guna satu taktik yang baru, menggunakan pasukan Sakar, iaitu pasukan paramotor. Dia naik yang payung terjun ada kipas.
mendarat di dalam kawasan Palestin, terus ke kawasan perumahan Palestin, kawasan Israel, dan terus membuat serangan. Ini adalah serangan kilat yang dibuat oleh Hamas pada 7 Oktober hari ini. Dan pada keadaan itu Israel ini tidak bersedia langsung dengan apa yang berlaku, kerana perancangan yang dibuat oleh Hamas ini begitu rapi. Kerana apa berlaku serangan ini yang dibuat oleh orang Gaza ini? Kenapa? Sebab Israel sudah mula merancang untuk membuat Nakbah 2.0, iaitu merampas lagi tanah Gaza itu dengan bantuan satu kerajaan Arab yang begitu besar. Perjanjian ini hampir dibuat di antara kerajaan Arab Saudi dengan Israel. Sebab itulah Hamas membuat serangan tersebut supaya dunia memberikan perhatian segera kepada isu ini. Barulah kita tahu, oh rupanya ada kerajaan Arab nak bersekongkol. Kalau tidak, senang dia buat je peperangan. Allahumma ahsihim adada, waqtulhum badada, wala tughadir minhum ahada. Ya Allah, Engkau hapuskanlah mereka. Jangan Kau benarkan walau seorang pun terlepas di atas perbuatan mereka yang kejam kepada umat Islam ini, ya Allah. Ya Allah, andai kerana dosa kami selama ini yang menyebabkan saudara mara kami di Palestin itu terseksa, ampunkan dosa umat ini. Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma battid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shaddid kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum, ihzimhum. Kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tadi kamu dengar Ustaz Yaakob sebut Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad sawfa yaud. Itu adalah kalimat yang paling ditakuti oleh Zionis kerana mengungkap sejarah peperangan Khaybar di antara tentera Islam kerajaan Madinah dengan puak Yahudi di Khaybar. Sebab itu mereka kalah teruk dalam peperangan itu. Rasulullah ajar kepada kita, ingatkan kepada mereka. Hari ini mereka pijak bumi Palestin, kita sebut pada mereka, Khaybar, Khaybar ya Yahud. Ingatlah akan peristiwa Khaybar wahai Yahudi. Tentera Muhammad, Jaishu Muhammad sawfa yaud. Kami pasti akan kembali. Tentera Rasulullah SAW akan kembali dan hantarkan kamu pengajaran yang sebaik-baiknya untuk kamu kembali dan sedar akan diri kamu. Kamu pendatang yang menjajah bumi Palestin. Kita sebut sama-sama, Khaybar, Khaybar ya Yahud. Jaishu Muhammad sawfa yaud. Khaybar, Khaybar ya Yahud. Jaishu Muhammad sawfa yaud. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah.